tengok apa yang ada dalam kitab kita ni. Jadi kita sambung ke surat apa? Tuan-tuan ingat? Iaitu pada muka surat 17. Dan hendaklah engkau membaca doa setelah selesai istinja itu dengan katamu. Selesai kita buang air besar, kita berqadha hajat, kita selesai, maka ini yang kita nak baca. Selesai tu maksud selesai sungguh. Habis dah rasa macam tak buang dah. Lepas tu kita pun dah cuci dah. Dengan syarat kita cuci dah. Jangan najis masih ada dekat kemaluan kita, kat kubur kita, kat dubur kita. Jangan ada masa kita baca yang ni. Dan jangan ada pada tangan kita lah. Kalau kita basuh dia, tapi tu ada lagi lekat lagi ni. Nampak kuning-kuning, nampak beledak-beledak dekat tangan ni. Cuci dulu. Habis tu baru baca. Dan baca doa ini bukan di tempat tu, bukan di tempat yang kita tengok bawah tu ada tek kita. Bukan. Dekat mana? Keluar habis duduk tonggek dalam tandas, orang baca kat situ, buat apa keluar. Baca kat luar. Tapi kalau kata dia buang kat situ, dia keluar, dia basuh kat luar, kan? Tengok dulu lah. Allah ni alhamdulillah tandas moden. Buang dekat tandas tu, sekali pergi jalan pelan-pelan, bawa kain macam sunat tu. Habis tu pergi basuh dekat telaga kat tepi tu. Jadi habis selesai basuh baca. Begitu. Baik, apa bacaan dia? Doanya iaitu Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Artinya, ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat munafik dan peliharakanlah kemaluan aku dari kejahatan. Apa maksud kejahatan? Contohnya seperti zina. Baik, doa ni doa daripada Quran kah? Jawapannya tidak. Doa ni saya tahu. Kalau bukan daripada Quran, saya tahu. Doa ni daripada hadis Nabi. Jawabnya tidak. Apa ni? Kalau tak ada dalam Quran, hadis Nabi ni, mai ikut mana? Dia mai ikut kitab ni. Dia mai ikut kitab ni. Kitab ni nama apa? Kitab ni nama Bidayatul Hidayah. Maka Imam Ghazali rahimahullah ta'ala disebut dalam kitab ini akan doa ini. Apakah benar doa ini? Bolehkah kita nak amal dan sebagainya? Baik, kita tengok dulu dia punya keterangan bagi doa ini. Al-Iraqi ini yang saya tunjuk dah dulu, saya sebut dah dulu di satu buku yang berkaitan dengan qadha hajat. Susunan saya sendiri, kita tengok di sini pada muka surat 52. Al-Iraqi menyatakan, dia ni siapa dia? Dia ni ulama yang banyaklah jasa dia, banyak dia punya susunan dia, karangan dia. Terutamanya dia melihat semula kitab Ihya Ulumuddin, lalu dia bagi beberapa penjelasan. Apa ayat-ayat termasuk hadis, utamanya hadis lah, yang berada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka ini Imam Al-Hafiz Al-Iraqi dia kata pada Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dalam kitab tarikhnya daripada hadis Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah, tanpa perenggan yang kedua, tanpa apa dia? Tanpa wahassin farji minal fawahish. Tapi yang potongan pertama tu ada dalam kitab tu, dalam kitab Khatib Al-Baghdadi, iaitu Allah matahhir qalbi minan nifaq. Ada yang tu. Sambung dia tak ada. Tapi ada sambung dia yang lain. Yang lain tu ada. Baik. Tetapi perenggan yang kedua itu berbunyi, yang masuk perenggan kedua apa dia? Wahassin tu. Wahassin farji dalam kitab Khatib Baghdadi tak ada. Ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada dalam kitab ni Bidayatul Hidayah, iaitu sebuah kitab ringkasan daripada Ihya Ulumuddin.
Maka lepas daripada qalbi minan nifaq, ni sambung dia, wa farji minaz zina wa lisani minal kadhib. Tu sambung dia. Artinya, dan peliharakanlah kemaluan aku daripada zina, dan lisan aku, maksud lidah kita, daripada dusta, daripada bohong. Baik. Jadi siapa yang rajin nak melihat daripada mana sumber dia, boleh tengoklah. Dalam kitab yang masyhur itu daripada kitab yang ada lagi satu kitab syarah kepada Ihya, nama dia Ithafus Sadah Al-Muttaqin, syarah kepada Ihya Ulumuddin. Begitu saja. Jadi ikut mana pun dia bukan daripada sumber hadis Nabi. Bolehkah kita nak amal? Bukan daripada Nabi ni. Banyak yang kita duk buat, kita duk sebut bukan daripada Nabi pun. Bukan daripada Nabi pun. Kalau buat doa ni dia umum. Doa ni umum. Doa ni minta kepada Allah Ta'ala. Bahkan tak ada dalam Quran, dalam hadis pun tak ada. Ni kita duk saja macam ni pun boleh doa. Ya Allah, ya Allah, mintalah kuliah subuh ni boleh berjalan dengan baik. Sebab apa? Sebab risau juga sekali ustaz dia rasa hujan lebat sampai ke sini dia tak main. Dosa ke doa macam tu? Nampak? Jenis dia saya pun tak faham setengah manusia ni. Lain daripada Quran, hadis, dia kata tak boleh kita nak amal apa. Yang banyak ni kita duk amal tak ada langsung. Banyak kalau kita duk cungkir demi satu demi satu. Apa tuan-tuan? Mau faham syariat Islam, kita mau faham. Dia begitu. Tapi bila jelas ada khurafat, syirik dalam zikir, dalam doa, apa semua, itu tak boleh. Kita tak sokong benda tu, memang kita tak mau. Tapi bila kita sebut tentang doa, minta kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dia tahu keadaan kita, perasaan kita, dan kita pula tak reti dalam bahasa Arab. Kalau reti sekali pun tak ada yang kita nak minta tu, tak ada dalam Quran, dalam hadis. Tapi kita nak minta macam mana kita nak. Sebutlah, ya Allah, ni tak apa duit banyak ni, ya Allah, doha buat dah, ya Allah. Dah ada ustaz mana kata dia kata kena baca surah Waqi'ah, mai dah. Makin tahajud sepertiga akhir malam, buat dah, ya Allah. Tapi duk sempit juga. Salah ke doa macam tu yang kita duk susun? Tak salah. Begitu. Jadi bila doa ini yang dikatakan ada dalam kitab Imam Ghazali, ada dalam riwayat Khatib Baghdadi, tak ada. Yang ujung ada lain pula yang kat ujung. Kita tengok lafaz dia khurafat tak? Syirik tak? Ya Allah, bersihkanlah hatiku daripada nifaq, daripada sifat munafik. Tak ada salah apa. Memang Allah Ta'ala tak mau kita ni bermuka-muka, dua muka. Ataupun setengah kata apa, jenis macam ialah boleh duk bertukar. Jenis lidah bercabang ke apa ke, sat macam ni, sat macam ni, luar lain, dalam lain. Itu munafik. Luar nampak cantik, pakai lebay, jubah, sobat, tapi hati kat dalam busuk. Itu nama dia sifat nifaq, munafik orang tu. Jadi memang Allah sendiri pun ada surah lagi, suratul munafiqun, surah pokok munafik. Bahayanya kalau munafik lebih daripada orang kafir, dia duduk kat paling bawah dalam neraka. Jadi memang doa ini ada kaitan yang cukup kuat dengan apa yang Allah Ta'ala sentuhkan dalam Quran dan dalam hadis. Minta bersih daripada sifat nifaq yang ada pada hati. Memang nifaq adalah salah satu daripada penyakit hati. Maka betul perkataan itu, bila betul boleh baca, boleh amal. Cumanya sekira kalau ada daripada yang Quran, daripada hadis yang macam ni atau seakan macam ni, itu lebih baik. Itu lebih baik. Dan saya sendiri peribadi, saya tak pernah kata bila kita susun, maka susunan kita lebih baik daripada Quran dan hadis. Itu bukan perkataan saya. Itu bukan perkataan. Kita reka satu selawat,
Kita kata selawat ni lebih baik daripada selawat dalam sembahyang. Berdosa kata macam tu. Macam kita lebih pandai daripada wahyu. Itu wahyu Nabi sebut tu hadis wahyu. Maksud kita pandai daripada Allah. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Tapi berlaku tak? Memang berlaku. Di kalangan kita ada yang macam tu. Dia nak perkenal orang, dia kata malam tadi aku mimpi Nabi sendiri keluar daripada kubur mai rumah aku, bagi kat aku selawat ni siapa amai syurga Firdaus. Itu merapu. Tapi ada. Isyada kau ada. Ada. Tapi tak ada di kalangan kita. Alhamdulillah Ta'ala selamatkan kita. Kemudian wahasil fardi minal fawahish. Tak ada salah kok mana pun. Yang kita kata tadi ni bukan Al-Quran, bukan hadis. Tak apa Ustaz, tengok kok ada salah. Salah kok mana? Wahasil farji, ya Allah peliharakanlah kemaluan aku daripada perkara yang keji. Tak ada apa bagi Allah Ta'ala pun suruh kita pelihara 7 anggota kita. 7 apa? Tu yang kata ni panca indera 7 sebagainya kan. Anggota kita ke semua tak kira apa-apa pun yang ada. Segala sendi kita yang Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala suruh kita pelihara daripada segala kemungkaran. Dan fawahish juga bermasuk kemungkaran. Jadi itu tak ada salah apa. Betul sana. Kena semua, kena. Kita boleh ramai. Wa farji minaz zina. Ini dalam khatib Baghdadi punya lafaz yang tak ada dalam kitab Bidayatul Hidayah ni. Wa farji minaz zina. Dan peliharakan kemaluan aku daripada zina. Betul, tak ada apa yang salah pun. Walisani minal kadhib, ni salah satu daripada bencana lidah tu bohong. Tu salah satu, bukan tu saja. Lidah ni kalau kita tengok tajuk bencana lidah tu, bahaya lidah, malapetaka lidah banyak. Tepai ni ulama susun. Lidah saja, tepai ni kan bohong saja. Tu salah satu daripada dia bohong. Mengumpat, fitnah. Tak tahulah kita. Padahal kita faham hukum dia dosa besar tu. Dosa besar. Pelaga-pelagakan orang ni saat ni. Ni saat ni yang semua-semua kita ni faham. Maka ketika inilah macam-macam adu domba dan sebagainya, tabung fitnah. Syekh Murtada Az-Zuhaidi, bukan sebenar Az-Zuhaidi, Az-Zubaidi, Zubaid. Syekh Al-Murtada Az-Zubaidi, dia senaraikan beberapa doa lain dalam kitabnya. Yang ni kalau tuan-tuan nak boleh tengok dalam kitab dia, disyarah kepada Ihya Ulumuddin. Tapi semua sanad-sanadnya adalah dhaif. Tidak ada satu pun yang kita kata sahih ataupun hasan. Baik. Dan hendaklah engkau menggosokkan tanganmu. Jadi kita kata apa? Selesai dululah, selesai. Lepas tu barulah baca doa. Tak apalah. Kita anggap sebagai apa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah ni. Dia bukan susunan yang mesti kita ikut satu pas satu-satu, ikut susunan sini. Tak. Kita kata baca doa ni selepas selesai semua. Kira anggota kita tidak ada sentuhan dengan najis. Tapi bila baca yang di bawah ini seakan macam doa ada lagi najis ni. Doa je ni macam mana baca doa? Tak apa. Buat yang bawah dulu, sekali habis selesai barulah baca doa tu. Biar dia nak tulis macam mana, tapi itulah penjelasan kita. Selesai dulu najis yang dekat anggota kita, habis baru kita baca doa. Okey, doa tu kan tak ada apa dah. Boleh bangun, boleh dah nak buat kerja apa-apa. Itu masuk kita tutupkan dengan doa. Tak apa. Di sini dia kata apa? Dia kata, tapi yang ni kita kata buat sebelum doa. Dan hendaklah engkau menggosokkan tanganmu dengan tanah. Pasal apa pula? Sebab kita guna tangan kita ketika kita beristinja tadi. Maka ada kesan-kesan ni cerita, ada kitab dulu, orang dulu zaman tak buat sabun lagi. Kita lah alhamdulillah kena ada juga sedia sabun dalam tandas kita. Sebab apa? Sebab kita ni tak sama, ada yang sihat, ada pembuangan dia berkualiti, keluar
Tak ada rosak apa, tak ada rosak apa. Dia elok keluar ketui, kering, dia kapit putih. Nampak? Tapi ada yang tolak senak 2-3 minggu tak keluar, tak ni dia keluar, dia macam berayak, kan? Habis kat punggung dia pun kena juga. Itu tak apalah, sabarlah. Sabar. Tapi kena buatlah rawatan sikit sebanyak. Kok boleh nak cegah macam kawan kita, dia kata aku kapit putih habis. Begitu contoh. Ni kapit pun tak apa nak kapit. Dia begitu, tak apalah. Jadi ceritanya, sekiranya kalau begitulah keadaan, maka perlu kepada, tak cukup dengan ayam, tak cukup dengan ayam, dia perlu kepada sabun. Alhamdulillah kita zaman ni ada sabun. Kalau orang dulu tanah, tanah, tapi syarat dengan tanah kita, jangan tanah orang. Tanah kita, tapi dah kita sewa rumah tu kan, kita sewa, bantuan tanah kata tak apalah, gunalah, pandai-pandai dan sebagainya, tak apalah. Jadi kita boleh, kita dapat dah kebenaran itu. Tapi kalau tak ada kebenaran, tak boleh. Pasal tanah tu tanah dia, kita kena minta izin dulu. Abang kata lagi, kalau aku buang air ni rasa macam aku nak basuh tangan lendiang aku tu dengan tanah. Dia kata tak apa tanah kita duk pijak-pijak, dia kata tak apa lah. Ataupun dinding, masuk dinding yang otak pakai lah. Jangan dinding tanah. Itu pun tak kena. Biasa kita masuk kat dinding tanah ada trik. Busuk kat mana, di bawah tak ada, rupanya kat dinding. Tengok-tengok tepi kita, lepas tu celiang tu kat dinding tu. Jangan buat macam tu. Ni punca baca kitab yang macam ni. Dia tak apa ni, ulama besar susun. Dia kata boleh duduk sapu dinding. Fahamlah apa maksud dinding di sini. Kalau tidak ada tanah, tengok-tengok, ada, sama ada pokok. Jangan pokok orang, jangan pokok orang duk main tiap-tiap hari. Ni pokok-pokok yang orang tak peduli, dia tumbuh sendiri, kata apa-apa, bukan pokok buah. Dia begitu macam tu punya contoh boleh lah. Gua kena tengok juga pokok tu bahaya tak bahaya kat kita. Kalau bahaya tak boleh. Pokok buluh, dia punya duk sapu lagi, dia kata awak miang, tak cerdik. Dalam kurungan tu kita lah, atau dengan sabun, selesai cerita. Tapi kalau sabun situ jangan doa pula. Duk tonyok muka, apa tonyok jugong, muka jugong, apa ni, silap-silap, muka jadi jugong. Dia kata apa, kata bau wangi, kata bau wangi, tapi apa, busuk. Pada konyol punggung, pula kawan nak mandi. Yang dalam, yang luar. Yang tu pun nak kena abang teruk. Setelah selesai daripada istinja, buat macam tu. Tapi tak selesai lagi, jangan buat macam tu. Habis sabun, 5-6 ketui boleh habis. Duk ada lagi saja duk main sabun. Itu nama dia main sabun. Tu dia yang baca tak habis tu, kena baca sampai habis. Lepas istinja, nampak dia baca sekat tu, lepas tu berhenti, pergi buang duk main sabun. Kau tu duk peluang lagi. Rupanya dia baca tak habis. Lepas istinja, baru pegang sabun. Kemudian engkau membasuh akan tanganmu itu bilah dengan air, maka selesailah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam buku yang saya sebut tadi itu ada tambahan. Apa dia tambahan tu? Jadi apabila kita berqada hajat, bila kita selesai berqada hajat, selesai sebelum kita keluar, maka ambil sedikit air, percik-percik depan kain kita. Percik-percik yang kita yakin dah, kita pun dah berdehem dah, rasanya insya-Allah tak keluar apa dah. Ketika itu kita ambil sikit air, percik-percik di hadapan kain kita ke, jubah kita ke, seluar kita ke, apa yang dia pakai lah. Gitu. Tujuan dia apa dia? Tujuan supaya kita rasa tidak wah-wah. Tak mau. Jenis nak rasa wah-wah tu kita tak mau. Sebab kalau dia tak buat macam tu, sekali dia tengok, ni ayat kecil ke ayat apa?
Nampak kan? Habis-habis dia keluar bilik mandi, keluar tandas, tengok kain dia, ni basah apa ni? Tapi bila dia buat macam tu, dia akan kata kat hati, basah aku percik tadi lah. Yang ni ada dalam kitab-kitab yang besar. Sebab tu saya sentuh di sini, dia sebut, iaitu Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighazatul Lahfani min masaid syaitan. Ini macam mana kita nak selamat daripada peluru-peluru syaitan ni. Syaitan dia ada peluru. Memang kita ni memang musuh dia. Dan kita pula Allah Ta'ala kata, mereka tu pokok syaitan, musuh kita yang utama. Begitu. Jadi dah musuh sama musuh ni. Begitulah keadaan dia. Maka dia kata apa? Siapa dia? Ibnu Qayyim dia kata, Syekh Abu Muhammad berkata, disunatkan ketika selesai beristinja memercikkan air ke kemaluan. Tapi kalau tak pakai apa lagi, dekat kemaluan tu kita percik. Dah pakai dah, tak apa. Kalau boleh lodeh tak, percik-percik. Kata dia nak lodeh, siap dengan tali pinggang. Aku pun tak reti buka lagi, nak buka anak aku kat rumah. Pak pandai pakai tali pinggang, buka anak dia. Begitu. Kalau macam tu, percik kat kain. Jadi apa hukum dia? Sunat. Berapa orang buat? Maka banyaklah sunat yang kita terlepas. Tapi contoh tu saja pun, yang ni sunat pula aku tak buat lagi. Demikian juga keseluruhan. Apabila telah selesai, dia buang air kecil dia, maka dekat seluar dia, dekat pakaian dia lah, kan, jubah, kain dan sebagainya, dia percik. Selain daripada dia percik dekat kemaluan, dia percik pula dekat pakaian dia. Kalau tak ada, dah pakai dah kat pakaian dia, supaya menghilangkan wiswas. Ini salah satu perkataan yang jarang kita guna, wiswas. Ustaz, ni salah type ni, wiswas. Kalau was-was, nama syaitan. Was-was, nama salah satu daripada nama syaitan. Wiswas, baru gangguan setan tu, baru gangguan dia, wiswas. Tapi kita tak pernah guna pakai. Yang kita duk sebut ni pun ambil bahasa Arab, tapi tak ambil dua, tak ambil satu. Tak ambil satu apa dia? Was-was. Tapi satu lagi kita tak peduli, yang nama dia wiswas. Wiswas, gereja Rumi kita ni, wiswas. Itulah gangguan daripada syaitan itu. Dia tak bagi kita fokus kepada sembahyang. Bahasa kita nak basuh kaki pula, dah basuh dah, basuh langkah dah. Elok nak langkah masuk surau, kena balik. Dia kata tak basuh tadi, rasa dak aku tak basuh kaki. Itu nama dia wiswas, daripada syaitan yang bernama waswas. Maka supaya wiswas dalam hati itu hilang, bila mana seseorang mendapati pakaian yang basah, maka ucapkanlah dalam hati dia, ini adalah ayat yang ku percik tadi. Nampak kan? Jadi akhirnya syaitan yang bernama waswas, dia hampa dengan kita, meluat, dia geram, dia kata aku tak boleh nak masuk dia. Apa dia cerdik sungguh. Padahal aku nak kata tu ayat kecil dia lawan aku. Dia kata ni ayat yang dia percik. Sebab tu kita kena buat. Kita kena buat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi